Okey, so kita tengok yang ni. Okey, kalau awak tengok sekarang, ni gambar rajah, kita nak tengok manakah kat sini dia kata apa dia, iaitu pasal fungsi. Okey, jika garis mencancang dilukis memotong graf hanya pada satu titik mencancang iaitu yang tegak atau selari dengan paksi Y. Hanya pada satu titik, maka graf itu merupakan fungsi, kan? Okey, jadi kita tengok dulu. Sebelum tu awak kena ingat balik. Manakah yang dikatakan hubungan itu merupakan fungsi? Hubungan ada 4 jenis. Kan? Ada 4 jenis. Okey. Sebelum tu saya nak tanya. Yang ni saya dah terang belum? Sebab hari tu saya ada buat. Tapi saya lupalah. Dah belum? Dah, cikgu. Dah okey sampai mana? Kan? Tu saya lupa tu saya rasa saya dah terang. Sampai mana dah? Ni dah kan? Sampai slide 5. Okey. Sebab yang kertas hari tu yang saya dah buat ni dia saya tak ingat dekat tajuk apa saya tulis. Maksudnya saya buat dalam satu file. Tapi saya cari saya tak jumpa file tu apa nama dia. Okey, jadi buku 5 ni dah belum? Dah eh? Dah. Okey. Jadi kita tengok sekarang pasal objek dengan image. Okey. Jadi awak tengok sini dia kata tentukan objek bagi setiap image yang diberikan oleh fungsi. Okey. Jadi you tengok. Bila dia kata cari objek. Objek tu adalah nilai X. Kita nak cari X. Apabila image dia diberi di sini ialah 4. Jadi kita nak cari X. So apa yang perlu kamu buat? You ambil fungsi iaitu persamaan kita sama dengan 4. 3X tolak 5 sama dengan 4. Macam tu. So awak dapat nilai X. Itu yang dikatakan objek. Image dia adalah 4, manakala X itu adalah objek. Sekarang soalan kata kat sini dia nak kita cari objek. Jadi apakah objek? Objek adalah X awak. Kita nak cari X. Jadi apa yang ada dekat sini persamaan dia adalah 3X tolak 5. Image dia apa? Image dia 4. Jadi awak dapat 3X sama dengan 9. X kita adalah 3. Jadi kat sini apakah yang dikatakan objek dan image? Jadi kat sini ini image iaitu 4 dan objek kita adalah 3. Okey, macam tu juga dengan B. Okey, try buat soalan B. Senang je tu. Cuba buat B. Okay, cuba buat B apa jawapan dia? Ada tak dalam ni sesiapa yang tak ambil modul lagi? Kalau sebab saya nanti nak terus tajuk, takut ada bahagian yang saya tak scan lagi. Saya harap semua dah Okey, yang B ni boleh tak? Apa jawapannya? Siapa dapat terus boleh bagi tahu jawapan. -7/4. -7/4. Okey. Jadi kat sini macam tadi sama. Okey. Maksudnya dia nak cari X. Jadi 3 tambah 4X per 2 sama dengan -2. Jadi 3 tambah 4X sama dengan -4. So you dapat 4X sama dengan -4 tolak 3 -7. X ialah -7/4. Okey. Cuma yang beza yang lain semua samalah. Bezanya bila macam ni. Kalau dia ada modulus. Bila ada modulus, apa bezanya? Soalan-soalan lain, awak akan samakan saja persamaan dengan image yang diberi. Tapi kalau dia ada modulus, apa yang perlu buat adalah, you ambil dia punya fungsi dia, 3X tolak 1, you akan buat sama dengan 5. Satu lagi, 3X tolak 1 sama dengan -5. Okey, kita guna dua jawapan. Satu positif, satu lagi negatif. Kenapa? Sebab kalau dia dalam modulus tu nilai dia positif 5, kita keluarkan dapat 5. Kalau dia negatif 5, kita keluarkan juga dapat 5. Sebab tu, kalau image dia 5, kita akan buat jawapan dengan dua nilai. Satu positif, satu negatif. Maka kita akan dapat 3X sama dengan 6. X kita sama dengan 2. Satu lagi 3X sama dengan -5 tambah 1 ialah -4.
Jadi X kita negatif 4/3. Okey, boleh? Okey, semua ni maksudnya awak tengok semua akan samakan image. Kecuali soalan F sebab dia modulus. So image dia akan jadi dua nilai. Satu positif, satu negatif. Okey? Boleh? Boleh. Kat sini dia kata cari nilai M. Kenapa cari nilai M? Sebab nilai X akan jadi nilai M. Okey, saya nak cuba awak buat soalan H dan J. H dan J. Okey, cuba buat. Kalau dah dapat terus bagi jawapan. Dah dapat jawapan terus bagi. Aira ada tak Aira? Ada. Aira kelas mana Aira? 4A. Saya ajar kau ke? Saya yang Duduk depan sekali tu yang pengawas tu. Ya Allah. Okey. Okey, dapat jawapan tak? Bagi jawapan kalau dapat. Dah dapat tak? Siapa dapat? Soalan H. Aira dapat tak Aira? Satu kan cikgu? Dapat satu. Ini maksudnya X dia kita gantikan dengan M. Sebab kat sini HX. Kalau ikut soalan dia kata HM. Jadi maksudnya X kita gantikan M, kita dapat 3M tambah 2 sama dengan 5. So you dapat 3M sama dengan 5 tolak 2 ialah 3. Maka kita dapat M-nya ialah 1. Macam tu. Okey, soalan J. Kakak raya balik ke Aira? Balik. Oh, balik.
Okey, dapat jawapan terus bagi tahu ya. Okey, dapat tak apa jawapan? Siapa nak bagi jawapan? Siapa-siapa pun boleh. Cepat. Apa jawapan? Respon lah. -6/5. Si Aira je. Orang lain dapat tak ni? Cikgu, saya dapat -5/6. Terbalik. Okey, cantik. Saya suka kalau jawapan berbeza. Supaya kamu boleh nampak. Okey, jadi 3X. X, tapi kat sini X-nya dah jadi 2P. 3X, X-nya 2P, tambah 6 sama dengan P. Okey, 3 kali 2, 6P, tambah 6 sama dengan P. Saya nak P. Bila saya nak P, kita himpunkan P dengan P. 6P, so kita buat 6P tolak P sama dengan negatif 6. Jadi 6P tolak P, negatif 5P sama dengan negatif 6. Okey, sorry. Kenapa negatif 5? 5 Okey, so kita dapat P-nya adalah negatif 6/5. Okey, nampak silap awak kat mana? Tak himpunkan P tu. Lepas tu sampailah cikgu. Okey, tak apa. Boleh? Okey, so itu dia. Okey, kita tengok seterusnya. Sekarang kita tengok untuk lakaran graf. Lakaran graf. Nama pun lakar. Dia berbeza dengan plot. Dia berbeza dengan plot. Bila dia plot, awak mesti buat dekat kertas graf. Awak mesti gunakan banyak titik. Itu plot. Bila plot, biasanya kita akan tunjukkan contohnya kuadratik. Kuadratik, graf kubik, kuadratik iaitu kuasa 2, kubik kuasa 3. Kita tak boleh sketch dengan tepat. Sebab dia merupakan, you tengok kalau kuadratik, graf dia ada dua bentuk. U-shape dengan N-shape. Jadi kita tak boleh setakat kata, kita ada 2 titik. Lepas tu kita kata kita nak buat graf kuadratik. Tak boleh lah. Okey. Jadi kalau yang ini kita boleh buat sebab dia adalah linear. Graf linear. Linear iaitu graf garis lurus. Bila dia garis lurus, memadai kamu ada 2 titik, then you gariskan. Sebab tu soalan kata lakarkan. Bila lakar, maksudnya kita tak perlu ada semua titik. Jadi, kalau awak tengok dekat sini, dia kata domainnya negatif 1 dengan 3. Bila dia lakar negatif 1 dengan 3, maksudnya kita akan letak, contohnya kat sini negatif 1 dengan 3. Saya letak di sini 3. Sini kosong. Okey, kita akan buat jadual X dengan Fx ataupun Y. Kita akan buat 3 petak. Kita ambil nilai terkecil, nilai terbesar dan kosongkan Y. Okey? X terkecil, X terbesar dan kosongkan Y. Jadi kalau awak tengok dekat sini, apa yang perlu kamu buat adalah gantikan. Gantikan dekat dalam persamaan ini semua nilai X yang ada. Negatif 1. Negatif 1 tolak 2. So you dapat negatif 3. Okey? Dalam modulus. Kita gantikan kat sini negatif 1 tolak 2 dalam modulus. You dapat dia adalah negatif 3. Bila dia keluarkan, kita akan jadi positif. Dapat 3. Satu lagi 3. 3 tolak 2 dapat 1. So,
kalau dia dalam modulus nilai dia 1, so keluarkan juga kekal 1. Macam tu. So kita dah dapat 2. Dan seterusnya apa yang perlu kita buat di sini adalah kita kosongkan Y. Kosongkan Y maksudnya X tolak 2 persamaan awak sama dengan kosong. Maksudnya image kosong, apakah objeknya? Objeknya adalah 2. So, kita tengok kita punya titik pada paksi X adalah negatif 1, 2 dan 3. 2 di sini. Negatif 1, Y dia 3. Contoh saya letak 3. Pada 3 nilainya 1. Saya letak sini 1, sini. Macam tu. Okey, 2 kosong di sini. Ambil pembaris, gariskan. Guna pembaris. Itu awak punya persamaan. Iaitu ada modulus. Kenapa graf dia bentuk macam tu? Dia ada modulus. Graf dia yang asal sebenarnya ini ke bawah. Macam tu. Tapi oleh kerana dia ada tanda modulus, maksudnya dia dipantulkan ke kawasan positif. Boleh? Okey, cuba jawab soalan B. Cuba jawab soalan B. Buatkan kat saya jadual. Okey, sini X, sini Y awak. Okey. Kemudian saya nak awak tentukan kat sini nilai paling kecil adalah negatif 4. Okey. Kemudian kosong. Kosongkan sini. Saya nak apakah nilai dekat A, apakah nilai dekat B, apakah nilai C. Okey, cuba buat. Okey tak? Cukup dengan satu contoh atau nak contoh satu lagi? Okey, cikgu. Okey. Orang lain? Okey. Okey, cuba buat. Dua suara ni je. Yang lain tak bersuara. So, nanti bersemuka saya terus bincang bentuk-bentuk soalan bab ini. Saya pergi dekat bentuk-bentuk soalan tu, maksudnya awak akan tengok yang bahagian soalan SPM. Okey, dah dapat, terus bagi saya jawapan. A apa, B apa, C apa. Ada dapat jawapan dah? A1. A-nya dapat? 1. 1. Okey, B-nya? Negatif 3. 3. B-nya negatif 3 dan C? 3. Okey, semua orang dapat Jadi, paling kecil kosong. Okey, kita ada nilai sini negatif 4, sini kita letak negatif 3. Dia lakaran bila lakaran jadi dia tak ada skala pun. Kita boleh buat anggaran sendiri. Okey, 0, 3. Okey, kemudian negatif 3, 0. Negatif 4, 1. Kita boleh buat anggaran seperti itu. So, gariskan, cantumkan saja. Itu dia punya graf. Boleh? Okey, ni semua ni semua sama. Jadi awak boleh teruskan. Nanti habiskanlah. Okey, habiskan. Jadi sekarang saya akan masuk fungsi gubahan. Saya masuk fungsi gubahan sekejap. Alamak.
Sekejap saya rasa saya dah. Cuma saya lupa saya letak kat mana. Saya try cari Okey, fungsi gubahan iaitu kita gabungkan dua fungsi. Kita gabungkan dua fungsi. Contohnya F kita gabungkan dengan G. Kalau dia bagi, ikut pada soalan. Soalan ada buat F dengan G, H dengan K. So, kamu akan jumpa dalam pelbagai bentuk soalan. Okey, kejap. Mana dia ni? Alah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tak apa. Awak tengok dekat modul. Sebab kalau saya nak ambil ni nanti lambat. Okey, awak boleh rujuk pada modul dan saya akan terang menggunakan contoh sendiri dulu dan nanti awak boleh rujuk modul untuk jawab soalan-soalan latihan dia. Okey, fungsi gubahan ataupun dia gabungan dua fungsi. Contoh saya bagi fx. Fx sama dengan 4x tolak 8. Dan gx saya ialah 3 tolak x kuasa 2. Contoh saya bagi kuasa. Soalan saya yang pertama, saya bagi fgx. So, fgx ini yang pertama. Dan soalan kedua, saya boleh keluarkan gfx. Saya juga boleh keluarkan f kuasa 2x. Dan yang terakhir adalah g kuasa 2x. Okey. fgx. F, fungsi pertama kita adalah g. Okey, fungsi pertama iaitu fungsi yang berada di sebelah kanan. Berada di sebelah kanan. Jadi G saya di sini adalah apa dia? 3 tolak X kuasa 2. Okey, itu saya punya G. So, apa yang perlu buat sekarang? Kita dah masukkan G. Okey, kita dah masukkan G. So, kita tengok F. F apa? F adalah 4X. Apa X? X kita 3 tolak X kuasa 2 tolak 8. Jadi, jawapan kita adalah 12 tolak 4X kuasa 2 tolak 8. 12 tolak 8, 4 tolak 4X kuasa 2. Okey? Dan kita tengok GF. GF. Apa F? F kita ialah 4X tolak 8. Sekarang kita tengok apa G. GX, kalau kita tengok pada GX, dekat sini, GX ialah 3X kuasa 2. Jadi, kita buat yang sama. GX adalah 3 tolak X. X kita 4X tolak 8 kuasa 2. So, kita selesaikan 3 tolak, 4X tolak 8 kuasa 2. Ini bermaksud 4X tolak 8. 4X tolak 8. Saya tunjuk dua-dua cara. Okey, cara yang biasa kamu buat, 4X darab 4X, 16X kuasa 2. 4X darab negatif 8, negatif 32X. Negatif 8 darab 4, negatif 32X. Negatif 8 darab negatif 8 adalah positif 64. Maka dalam braket kita akan dapat 16X kuasa 2 tolak 64X tambah 64. Okey, itu cara yang biasa yang kamu buat. Saya nak tunjuk cara cepat. Okey, you tengok betul-betul 4X tolak 8 kuasa 2. Cara dia you kuasakan. 4X kuasa 2. 4 kuasa 2. You kena sebut. Bila you sebut kuasa, jawapan dia mesti jadi positif. 4X kuasa 2. Jadi 4 kuasa 2 adalah 16. X kuasa 2. Okey, lepas tu kamu tengok. Okey, seterusnya you tengok dengan yang warna purple ni. 4 darab negatif 8. Okey, 4X darab negatif 8. Negatif 32. Darab 2. Dapat negatif 64X. Tak faham tanya sebab saya guna cara yang cepat ni. Satu lagi kita guna kuasa. Warna hijau ni kuasa. Negatif 8 kuasa. Bila kuasa dia akan jadi positif.
Negatif 8 kuasa 2 iaitu 8 darab 8. Dapat 64. Jadi jawapan ini sama dengan jawapan di sini. So, bila guna cara yang cepat, terus dapat jawapan. So, kita selesaikan. 3 negatif darab dalam negatif 16x kuasa 2. Negatif-negatif tambah 64x tolak 64. So, jawapan kita dapat negatif 16, x kuasa 2 tambah 64x, negatif 64 tambah 3 dapat negatif 61. Boleh? Boleh. Okey. Kita tengok seterusnya F kuasa 2. Apa dia F kuasa 2? F kuasa 2 adalah F dengan F. F, kita masukkan F. Apa F kita? 4x tolak 8. Kali ni tak payah tengok G sebab dia tak ada G. F kita adalah 4x. X kita 4x tolak 8 tolak 8. 4 darab 4, 16x. 4 darab 8, negatif 32 tolak 8. Maka dapat 16x tolak 40. Okey. Dan contoh terakhir soalan tu adalah G kuasa 2. G kuasa 2, G masukkan G. Apa dia G? G kita adalah 3 tolak X kuasa 2. 3 tolak X kuasa 2. 3 tolak X. Dia punya X adalah 3 tolak X kuasa 2. Then dia kena kuasakan lagi sekali. Jadi kita dapat 3 tolak, guna cara cepat. Okey, guna cara cepat. So, kita nampak dekat sini. 3 kuasa 2, 9. 3 darab negatif X kuasa 2. Negatif 3X kuasa 2 darab 2. Negatif 6X kuasa 2. Negatif X kuasa 2. Kuasa 2 lagi. Negatif bila dia kuasa jadi positif. Maka kita dapat tambah X kuasa 4. Okey. Kita dapat X kuasa 4. Jadi dekat sini kalau awak tengok, jawapan terakhir kita 3 tolak 9. Okey, negatif-negatif tambah 6x kuasa 2 negatif x kuasa 4. So jawapan akhir kita susun. Okey, selesaikan, sorry. 3 tolak 9 negatif 6 tambah 6x kuasa 2 tolak x kuasa 4. Boleh? Boleh? Boleh, cikgu. Okey. Sekarang saya bagi satu contoh yang ada pecahan. Okey, saya akan buat contoh pecahan. Okey, contoh soalan saya. Okey, saya guna H. HX. Okey. Alhamdulillah. Awak tengok kat sini. HX kita adalah 5x per 6 tolak 3x. KX kita adalah 2x kuasa 2 tambah 4. Macam tu. Okey. Jadi sama juga soalan. Jangan takut nampak pecahan. Sebab ramai di antara kamu nampak pecahan dah tak boleh buat. Okey, soalan saya keluarkan HKX. HK. Apa K? K kita 2x kuasa 2 tambah 4. Okey. Apa H? H kita adalah 5x. Apa X kita? 2x kuasa 2 tambah 4. Bahagi 6 tolak 3. Apa X kita? 2x kuasa 2 tambah 4. So, kita selesaikan. 5 darab 2, 10. X kuasa 2 tambah 20 bahagi 6 tolak 6x kuasa 2 tolak 12. Selesaikan. 10x kuasa 2 tambah 20 bahagi 6 tolak 12. Negatif 6 tolak 6x kuasa 2. Biar je macam tu. Kalau nak permudahkan boleh. Nak permudahkan juga boleh. Cara nak permudahkan awak tengok. 10 dengan 20 kita faktorkan, kita keluarkan 10. Sini Sini adalah x kuasa 2 tambah dengan 2. Yang bawah
keluarkan negatif 6 kat dalam 1 tambah X kuasa 2. Nak buat macam tu pun boleh. Dan ni awak boleh simplify. Sini 5, sini 3. Kalau tak, biarkan macam ni pun tak apa. Okay, kalau ada pecahan jadi jangan takutlah. Okay, tengok seterusnya. Saya bagi contoh seterusnya. Saya kata nak buat KHX. Sama juga. K apa H? H kita adalah 5X per 6 tolak 3X. Jadi K pula. Okey, KX kita adalah 2X. Buat 5X bahagi 6 tolak 3X kuasa 2 tambah 4. Awak ingat ya, kalau dia ada kuasa dalam bracket, jangan darab 2 dulu. Jangan darab. Sebab ini kuasa 2. Jadi 2 ni biarkan selesaikan dulu yang atas. Yang dalam bracket. 5X kuasa 2. 5 kuasa 2. 25. 25X kuasa 2. Per 6 tolak 3X. Kita gabung, expand, kembangkan. So, guna cara cepat. 6 kuasa 2. 36. 6 darab negatif 3X. Negatif 18 darab 2. Negatif 36X. Dan negatif 3X kuasa 2, you dapat di sini 9X kuasa 2 tambah 4. Okey. Barulah boleh darab sebelah dalam. 2 darab 25, 50X kuasa 2. Ada pelajar, dia pergi darab 2 ni dengan yang atas, 2 juga darab dengan bawah. Tak boleh ya. Awak kena darab dengan atas saja. Ini awak punya konsep pecahan. Tapi masih ramai pelajar yang tersilap. Dia pergi darab 2 dengan 25 dan 2 ni pun didarab dengan yang bawah. Okey. So yang bawah ni, tengok saya buat terus panjang. 36 tolak 36X tambah 9X kuasa 2. Tambah 4. 4 ni 4 per 1. So saya nak samakan bawah, saya darabkan. 36 tolak 36X tambah 9X kuasa 2. Okey. Jadi kat situ kita boleh selesaikan. Jadi bila awak nak selesaikan dekat situ, kita darab je lah dalam bracket tu. So yang ini 50X kuasa 2. So darab saja 36 awak darabkan dengan 4. Dapat berapa? 144. Negatif 144X. 9 kali 4, 36X kuasa 2 per 36 tolak 36X tambah 9X kuasa 2. Jadi kita selesaikan. Kita tengok ada X kuasa 2. So kita dapat sini 50, 36, 86X kuasa 2 tambah 144 tolak 144X per 9X kuasa 2 tolak 36X tambah 36. Okey? Satu lagi, kalau awak nak tinggalkan kat sini pun boleh. Kalau awak nak faktorkan pun boleh. Tekan kalkulator EQN. Okey, EQN nombor 1, unknown 2 degree. Masukkan A-nya dia kata 86. B-nya negatif 144 dan C-nya 144. Kalau awak tekan kalkulator, cuba tekan kalkulator. A 86, B negatif 144, C 144. Dapat apa kat kalkulator? Cuba tekan. X1 36 per 43. Ni. A 86, B negatif 144 dan C 144. Dapat apa? Dapat apa awak cakap? Pecahan Cikgu. Okey, orang lain? Cuba awak tukarkan dia perpuluhan jadi berapa? Pecahan tu tukar perpuluhan. Boleh tak? Dekat kalkulator awak. Sekejap saya keluarkan kalkulator. 0.84 cikgu. Tapi dekat kalkulator awak atas sekali tu, awak ada nampak apa-apa tak?
Mana kalkulator saya ni? Ada R. Kan? Ada R kat atas tu kan? Dekat skrin kalkulator awak atas tu, kalau awak nampak, dia ada R. Then, alamak, tak nampak saya kat sini. Dia ada macam anak panah tu kan? Nampak tak? Nampak cikgu? Maksudnya jawapan itu tak betul. Ini bererti persamaan kita ni kita tak boleh faktorkan. Bila tak boleh faktorkan, kita biarkan je jawapannya seperti itu. Boleh? Boleh cikgu. Okey, sebenarnya untuk malam ni saya nak buat fungsi gubahan je. Sebab lepas fungsi gubahan, kita akan cari bila gabungan gubahan dah diberi dan salah satu fungsi dah diberi. Dan kita tengok itu kat situ ada inverse juga. Okey, so sekarang saya nak awak cuba buat soalan modul tu. Buat soalan D dodol dan F. Okey, cuba buat D dan F. Okey, cuba buat
Okay, dah dapat jawapan D bagi tahu. Terus dia bagi tahu. Saya nak tahu okey ke tak. Ramai juga ada dalam ni. Laki je. Perempuan semua. Laki tak ada. Laki dia moral lama sangat. Semua perempuan. Okey, cepat. Siapa nak saya nak panggil untuk bagi jawapan ni? Adriana Sofia. Adriana, soalan dia apa jawapan Adriana? Adriana dapat tak? Angkat tangan. Sekejap. Saya kena tengok. Saya nak jawab cikgu. Sekejap. Panggil orang lain. Kenapa ada nak panggil orang lain? Siapa yang cakap tadi yang nak jawab ni? Adiba cikgu. Okey, Adiba. Apa jawapan Adiba? Jawapan dia 2 per X tambah 7. Betul ke Okey. cikgu? 2 per X tambah 7. Yes, betul. Cuba angkat tangan. Siapa yang tak dapat jawapan ni? Soalan D. Okey, ada yang tak dapat. Okey, so tengok. Ya, okey, soalan D. Dia nak, tengok dia nak GFX. Jadi, saya tak nak laju-laju maksudnya nanti semua orang mesti buat muka surat 8 ni bagi betul-betul faham. GF. Apa F kita? F kita adalah X tambah 7. Awak kena kenal pasti mana fungsi pertama. Bila dia kata GF, jadi F tu fungsi pertama. Jadi kita masukkan fungsi pertama. GF, F kita ialah X tambah 7. Sekarang kita tengok dekat G. Apakah G? G kita adalah G. Kalau tengok soalan, dia kata GX ialah 2 per X. Jadi G X kita adalah 2 per X. Sini X. Ini fx. Kita dah gantikan fx. So, you tengok. Kalau dia gx, dia adalah 2 per x. Sekarang, awak tengok x kita. X kita dah jadi ini. Jadi, kita masukkan gx-nya. X tambah 7. Jadi, inilah jawapan gfx awak. Okey? Gantikan saja dekat x. Sebab soalan tu, gx adalah 2 per x. Jadi kalau dia kata GB, jawapannya jadi 2 per B. Kalau dia kata G, A tambah B, so 2X. X-nya akan jadi A tambah B. Macam tu. Boleh? Okey, try soalan F. Soalan F. Siapa dah dapat D bagi tahu
Ada soalan boleh tanya. Oh, sorry. Okey, D dapat tak? Okey, D terakhir Era dapat dah, Era? Soalan F kan cikgu? Sorry, sekejap. Allah Akbar. Soalan D dapat tak? D pula. Sorry, F. Dapat. Dapat. Okey, yang lain? Siapa tak dapat angkat tangan? Apa jawapan dia, Era? Baca soalan F. Negatif 2x kuasa 2 tambah 36x tolak 54 per x kuasa 2 tolak 6x tambah 9. Okey. Orang lain dapat tak? Siapa tak dapat angkat tangan? Okey, tengok Kat sini lagi lah ada kuasa-kuasa kan? Okey. Tak apa, you tengok betul-betul. Dia nak GF. GF. Yang pertama adalah 2x per x tolak 3. Itu GF. Apa G kita? G kita adalah x kuasa 2. X kuasa 2. Ini x kita. Okey. Kuasa 2 tolak 6. Okey. 2x kuasa 2 dapat 4x kuasa 2. Per x tolak 3 kuasa 2. Kita guna kaedah cepat. X kuasa 2 dapat x kuasa 2. X darab negatif 3. Negatif 3x darab 2. Negatif 6x. Negatif 3 kuasa 2 kita dapat 9. Tolak 6. Nak biar macam ni boleh, tapi seelok-eloknya kita samakan bawah. Samakan bawah, dia ni 6 ni per 1. So, saya tarik x kuasa 2 tolak 6x tambah 9. Tolak 6, darabkan x kuasa 2 tolak 6x tambah 9. So, 4x kuasa 2 tolak 6x kuasa 2. Negatif-negatif dapat 36x. 6 kali 9, 54 per x kuasa 2 tolak 6x tambah 9. Jadi kita selesaikan 4 dengan 6 negatif. Negatif 2x kuasa 2 tambah 36 x tolak 54 per x kuasa 2 tolak 6x tambah 9. Okey, so ini yang Aira dapat.
Tapi nak lagi cantik, kita faktorkan. Nak tahu boleh faktorkan atau tidak, tekan kalkulator EQN. A kita dekat atas, A kita negatif 2. B kita 36, C kita negatif 54. Bila kita tekan, kita dapat nombornya perpuluhan. Kalau dia dapat nombor perpuluhan, kita biarkan saja. So, kekalkan negatif 2x kuasa 2 tambah 36x tolak 54. Sebab perpuluhan yang kita dapat, kita tukarkan dia dalam pecahan, tak boleh. So, kita biarkan. Tapi yang bawah, kita tengok. Bila kita tengok A kita 1, B kita negatif 6, C kita 9. Kita dapat jawapan dia dekat situ ada X3. X3 tapi dia cuma buat X sama dengan 3. Dia tak ada X1, dia tak ada X2. Jadi bila X sama dengan 3, pemfaktoran dia akan jadi X tolak 3. Jadi dia sebenarnya X tolak 3 kuasa 2. Ini yang terbaik. Tapi kalau awak buat sampai yang atas ni pun dah okey untuk setakat ini. Nanti saya akan bimbing awak untuk dapatkan jawapan sampai yang paling tepat. Iaitu yang di bawah. Boleh? Boleh? So, Boleh. okey, Boleh, untuk online ni saya tak buat lama. Saya stop dekat sini. Jadi apa yang saya nak awak buat sekarang, habiskan dekat muka surat 9. Muka surat 9 tu habiskan, 9 pula. 8 tu habiskan. Lepas tu pergi muka surat 9. Muka surat 9 tu dia senang je. Kalau awak tengok macam soalan ni tadi kan. Okey, contohnya dia bagi K. Okey, saya ambil yang senang sikit. Ni. FGX. Tapi kalau saya gantikan X-nya dengan 2. FG2. Dia satu cara awak buat dulu siap-siap. Dapatlah jawapan 4 tolak 4X kuasa 2. Then awak gantikan X-nya dengan 2 kuasa 2. Jadi 4 tolak 4, 2 kuasa 2 ialah 4. 4 tolak dengan 16, awak dapat negatif 12. Ini satu cara. Satu lagi cara, iaitu cara ini lebih mudah. Awak tengok, dia kata G2. G2 gantikan dekat G dulu. Okey, tengok saya buat dekat, saya padam dulu yang ini. Ini untuk muka surat 10 Jadi awak boleh cuba-cuba muka surat 10 tu. Yang sebab muka surat 10 tu lebih mudah sebenarnya. Jadi apa yang perlu awak buat, tengok. G2. Sebab dia kata ni G2 kan. G2 bermaksud 3 tolak X. X-nya 2. 2 kuasa 2. 3 tolak 4. Kita dapat negatif 1. Sekarang F negatif 1. 4 negatif 1 tolak 8. Negatif 4 tolak 8. Dapatlah negatif 12. Awak dapat jawapan yang sama. Okey? So, saya nak awak siapkan muka surat 8 dan 9. Tapi tak apa. Kalau tak okey, nanti kita akan bincang kelas seterusnya. Boleh? Boleh? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, so saya stop dekat sini. Nanti solat, bangun sahur, buat solat tahajud. Sama-sama kita memaksimumkan amalan kita di hujung-hujung Ramadan ni, insyaAllah. Okey? Okey, saya stop kat sini. Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Okey, Aira akan selamat.